طفولي. أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا 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 السلام. Saat kami berhibur dan kami pun bertanya, tak adakah hiasan di hari raya? Dunia tanahku terbakar, kebebasan pun telah sirna. Langitku pun bermimpi dan menanyakan hari di mana matahari dan sayap merpati. Dunia tanahku terbakar, kebebasan pun telah sirna. Tanah kecilku seperti tubuhku, hadirkan damai di waktu kecilku. Beri masa kecil kami, beri masa kecil kami, beri masa kecil kami. Hadirkanlah kedamaian. سمعنا عم تحلم، عم تسأل الأيام وين شمسي حلوة ورفوف الحمام. يا عالم أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، أرضي صغيرة مثل صغيري. أعطونا السلام، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا 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 السلام. Allahu Rabbi, selamatkan kami. Aku hanya ingin bicara, tapi tak kau dengar. Aku hanya ingin bermain, kau tak membiarkan. My doors are waiting, my friends are praying, small hearts are begging, give us a chance, give us a chance, give us a chance, give us a chance, give us a chance. Please, please, give us a chance. أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا 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 السلام. جينا نعدكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا لا عياد ولا زينة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, yang dikasihi Allah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Apa khabar semua pada pagi ini? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera, gembira di samping keluarga, di samping rakan sekerja. Okay? Mungkin ada sahabat-sahabat yang menonton ni daripada rumah, dan mungkin ada yang mungkin dalam kereta, dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, dan mungkin yang memang sudah berada di office pada pagi ini. Kebiasaannya kalau jam 8 lebih ni dah ke office dah kan. Jadi Alhamdulillah, selamat datang semuanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang juga kepada sahabat-sahabat yang pertama kali mungkin bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun sama-sama kita bersyukur, okey. Bersyukur kepada Allah kerana diberi peluang dan nikmat kehidupan yang berterusan sehingga pagi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan nikmat pernafasan, nikmat kehidupan, dan yang paling penting sekali nikmat kesihatan lah. Benda ni memang pagi-pagi duk ulang benda itu aja tuan-puan. Kita kena bersyukur. Sentiasa kita memperingati antara satu sama lain. Jadi bersyukur kerana Allah beri kita kesihatan pagi ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan yang baru saja tonton kita punya live pada pagi ini, jangan lupa untuk bantu saya sharekan dahulu. Okey, bantu saya untuk sharekan dahulu, sama-sama kita sebarkan ilmu ini. Kita baru je nak start ni tuan-puan. InsyaAllah masih awal lagi. Dan ada sahabat-sahabat yang baru masuk yang belum tekan butang share, tekan dulu. Dah tekan share, tekan like pun jangan lupa. Okey, tekan butang like sekali. Okey, pagi ni macam mana semua? Adakah dalam keadaan yang baik-baik saja? Belanja love sikit tuan-puan pagi ni. Kita nak ceria-ceria, happy-happy sikit. Belanja love sikit di ruangan komen kita, boleh? Alright. Dan berikutnya, jangan lupa untuk bersedia dengan Al-Quran masing-masing. InsyaAllah untuk hari ni kita akan sambung lagi bacaan semasa kita. Tuan-puan boleh bersedialah dengan muka surat 40. Okay? Boleh bersedia dengan muka surat 40. Kita akan sambung pada hari ini ayat 248 tuan-puan. Okay, ayat 248 surah Al-Baqarah, insyaAllah. Tak silap saya ni yang terakhir kot untuk muka surat 40. Maknanya nanti next sharing tajwid kita akan masuk pada muka surat 41. Ya? Makcik duduk rumah je. Okay. Betul-betul. Siapa yang duduk rumah lagi, orang kata apa, peluangnya besar lagi lah tuan-puan. Kalau ikut kan? Betul ke? Kalau ikut yang berada di rumah ni, sepatutnya orang kata ada masa yang lebih baik. Kalau yang tempat kerja tu mungkin macam nak fokus susah sikit kan. Yalah, nak buat kerja lagi. Kemudian nak fokus pula untuk pengajian kita. Jadi beruntunglah kepada mereka yang ada di rumah. Ini pun nikmat juga Allah bagi pada kita kan. Itu Ustaz. Wow. Ada love warna kuning. Terbaik. Okay, baik. Jadi Alhamdulillah, baru 70 lebih yang bersama kita pada pagi ini. Jangan lupa yang baru masuk, share dulu. Boleh? Baik. Jadi jom kita tengok dulu untuk ayat kita hari ni. Oh, dia terbesar lah. Sekejap saya setting sikit. Dia terkeluar. Okay. Alright. So ini dia ayat yang kita akan baca pada hari ini tuan-tuan dan puan. 248 ya. Jadi sebentar lagi kita akan baca macam biasalah sama-sama Tuan-puan boleh ngintai-ngintai dulu ayat ni, tengok-tengok dulu kan. Waalaikumsalam yang baru masuk. PKPD tak boleh pergi mana. Itulah pasal duduk rumah je kan. So kita akan sambung ayat ni lah sekali lagi ya. Wa qala lahum nabiyyuhum. Baik, jadi insyaAllah tanpa buang masa, tuan-tuan dan puan,
Line tak comel. Oh, ada yang line yang tak elok ke? Tapi insyaAllah kita doakan semoga kesihatan internet tuan-tuan dan puan orang kata apa, baik-baik sahaja. PDPR dah bermula, tak dapat join lah Ustaz, tengok ulangan lah nanti. Ya ke? Okey, baik. Betul-betul. Cuti sekolah dah habis kan? Siapa yang cikgu kena sambung balik lah PDPR. Ada yang kena urus anak kan? Nak kena urus anak. Kadang bukan cikgu pun, tapi sebab anak nak guna device apa semua. So tak apalah. Nanti boleh tengok ulangan tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah tanpa buang masa, jom kita dahulukan pertemuan kita. Kita nakkan barakah. Okey, barakah keberkatan daripada Allah SWT. Kita dahulukan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, alhamdulillah selesai bacaan pembuka kita pada pagi ini. Jadi jom sama-sama tuan-tuan dan puan, kita akan bacakan dahulu ayat 248 dari surah Al-Baqarah ini. Saya harapkan tuan-puan semua dalam keadaan yang bersedia. Jangan lupa tajdid niat kita, betulkan niat semula. Okey, niat kerana Allah, kita nak belajar ni kerana Allah SWT. Dan dengan lurusnya niat kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kelancaran kepada kita insya-Allah. Okey, so adakah anda semua sudah bersedia pagi ini? Dah sedia ke belum? Kalau sudah bersedia, tuliskan di ruang komen saya sedia. InsyaAllah kita akan mulakan. Alright. Pastikan berada di tempat yang selesa. Okey. Buku nota, Quran apa semua ready lah. Boleh? Mustard color. Itulah, jarang pakai baju ni. Baik, jadi semua sudah bersedia? InsyaAllah jom kita bacakan ayat ini sama-sama tuan-tuan. Kita baca pelan-pelan Yang kat rumah tu pastikan ikut sama-sama. Ikut bersama saya. InsyaAllah ready semua. Kita gegarkan kediaman kita insyaAllah. Ready, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, dah selesai dah bacaan 248 ni. Saya boleh katakan ayat di sini tak ada yang merumitkan sangat. Dia orang kata apa, just nice lah tuan-puan gatal pula hidung saya. Baik, Alhamdulillah. So yang baru masuk, Waalaikumsalam kepada mereka yang memberi salam. Mai masuk. Jangan lupa share ya. Tolong bantu saya share. Boleh? Baik, insyaAllah. Baik. So, kita akan teruskan untuk sesi bedah-membedah kita macam biasa. Tak ada apa dah kot semua dah sedia. Jom kita mula insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. Kita berhenti sini dulu ya. Baik tuan-tuan dan puan, kita tengok kat sini. وقال لهم. Baik, huruf waw kita nipiskan macam biasa. وقال qa. Pastikan huruf qaf ni kita tebalkan tuan-tuan. Huruf qaf tebal selamanya. Okey, dan dipanjangkan 2 harakat. وقال لهم نبيهم وقال لهم. Boleh? وقال لهم. La satu harakat, lam yang kedua ni pun satu harakat dari atas. Kemudian hum ni kasih kemas sikit bunyi dia. Okey, bagi disiplin sikit. Lahum, H-U-M. Jangan home. وقال لهم. وَقَالَ لَهُمْ. Pastikan kemas bunyi dia. Kemudian huruf nun pada atas. Na. Macam biasalah. Ba baris bawah B. Kemudian ada ya bersabdu ni. Ya bersabdu ni. Jangan terlalu tekan sangat. Nabi. Bila kita tekan, suara akan berubah menjadi suara yang tertahan. Nabi. Dia tak boleh pergi. Nabi. Sedangkan huruf ya ni adalah sifat rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Nabiyu. Untuk you pula pada depan kan muncul bibir, supaya nak bagi dia betul-betul bunyi yang solid. Nabiyu. Kalau nabiyu, you, nampak bunyi dia? You. Nabiyu. Kalau tak muncul lah. Okay. Nabiyu. Bila you je muncul je bibir sebab ada baris depan kan. Cuma saya pesan tadi pada huruf ya lah, hati-hati. Jangan tekan sangat. Yelah, kita faham dia huruf bersabdu. Jadi mungkin kita terlalu nak nak wujudkan unsur syaddah. Huruf syaddah ni huruf bersabdu lah kan, huruf yang kuat. Kita tekan sampai tertahan suara. Nabiyuhum. Jadi pastikan rakhawah itu berlaku, iaitu suara yang terlepas. Nabiyu. Wa qala lahum nabiyuhum in. Boleh? Alright. So tadi saya lupa nak sebut tadi, mim mati bertemu nun ni izhar syafawi tuan-puan mim mati bertemu nun izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim mati, jelaskan makhraj dan sifat. Kemudian ni pun sama, mim mati bertemu hamzah. Izhar syafawi juga. Jelaskan mim mati. Okey, jelaskan makhraj dia, jelaskan sifat dia. Nabiyuhum innun bersabdu, kita kena dengungkan dengan kadar 2 harakat. Wajibul gunnah. Okey, wajib kita dengungkan dalam kadar 2 harakat. Kemudian ayata. Baik, ni kalau saya tanya tuan-puan lah, berapa harakat perlu dibaca, jadi tuan-puan sepastinya tahu. 2 harakat ustaz, yes. Dari segi bacaan, dari sudut harakatnya memang 2 sahaja. Tak ada 4, tak ada 5, tak ada apa. 2 sahaja. Cuma nama hukum je agak sedikit berbeza. So kat sini namanya mad badal tuan-puan. Mad badal. Dia memang macam asli cara baca dia. Cuma sebabkan dia hamzah. Dan adalah cerita dia sebenarnya.
kenapa dinamakan badal. Cuma apa yang saya nak fahamkan kepada tuan-puan sekarang ni, nama hukum dia memang berbeza, tetapi cara baca sama, tetap dua harakat. Jadi kat sini saya sebut nama hukumnya sekali lagi mad badal, iaitu hamzah yang dibaca dua harakat berada di awal kalimah. Bukan khusus pada baris atas sahaja, malahan boleh jadi juga pada baris bawah, baris hadapan. Tapi syarat dia hamzah dua harakat. I, u. Dan kedudukannya berada di awal kalimah. Ini secara ringkas lah saya terang untuk mat badal. Nak detail lagi, nanti dululah insyaAllah. Kena join kita kot gamaknya, kan? Bulan 7 nanti insyaAllah. Inna ayata mulkihi. Ayata. Yata mul. Yata. Dua harakat. Mul. Matikan lam dan jangan beranakkan bunyi dia. Mul. Yata mul. Mul. Kita tak mau mula. Mulkihi mula. Mul. Pegang makhraj lam. Betul. Betul, pegang makhraj. Hujung lidah tu pastikan berada di lelangit dalam keadaan yang agak bertempo lah, lama sikit. Jangan lepaskan. Kalau lepas yang jadi mul. 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 Tu. Inna ayata mulkihi. Baik. Kihi. Kalau kita berhenti, dia akan bunyi biasalah, bacaan sukun, mulkih. Begitu. Mulkih. Tapi kalau kita sambung nak teruskan bacaan, tak nak berhenti kan? So panjangkan dari sini 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Sebab ni huruf mat bertemu dengan hamzah. Ni huruf mat tuan-puan. Untuk pengetahuan semua, ini adalah huruf mat. Ya, kepala huruf ya ni, yang kecil ni, nampak ni? Kepala huruf ya. Kemudian ianya dinamakan ya mat. Sebab sebelum dia baris bawah, nampak ni? Okey. Jadi dalam kepala kita, dia macam mat asli lah. Cuma kat sini, konsep dia sama macam hukum mat jaiz munfasil. Okey? Mat jaiz munfasil. Begitu kaedahnya. Cuma namanya di sini ialah mat silah tawilah. Sebab melibatkan ha dhamir kat sini lah. Alright? Namanya mat silah tawilah. Rasa macam dah lama tak jumpa hukum ni kan? Maksilah tawilah. Jadi maksilah tawilah ni kadar bacaan dia sama je macam mat jaiz, macam mat wajib, iaitu 4 ataupun 5 harakat. Mulkihi. Dapat tak? Alright. Kalau tanya alasan dia kenapa, sebab huruf mat bertemu dengan hamzah. Itu sahaja. Kemudian nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya ni idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham ni masukkan sebutan nun ini, bunyi nun ke dalam ya, bi gunnah, beserta dengung. Ayya, 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 pastikan bunyi hamzah betul-betul. Ay, jangan dengung awal sangat. Okey, dengungnya di dalam perjalanan selepas sebutan hamzah secara tepat. Jangan tu bunyi dengung awal sampainya. Okey. Pastikan dengung tu berlaku selepas kita sebut hamzah. Mulkihi ayyatiyakumut. Okey, idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, sama je maksudnya, memasukkan dengan dengung. Kadar dengung 2 harakat lah macam biasa. Kemudian huruf ya pada atas, ya, matikan hamzah ni. Hamzah ni adalah satu huruf yang mana bila dia dalam keadaan sukun memang jelas sifat syiddah dia. Kat sini antara orang kata kayu ukur lah. Kita nak nampak bukti sifat syiddah itu berlaku. Apa syiddah ni? Suara yang tertahan. Suara yang tertahan. Jadi kalau kita baca ni, macam mana kita nak sebut ni? Ya, 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 ya. Tak ada sedikit pun, tak apa, ada sisa-sisa baki-baki suara yang mengalir, tak ada. Itu. Ayyatiyakumut tabut. Ayyatiya, ya.
ya, ya gitu. Kalau kita tambah bunyi dia, tapi jaranglah berlaku sebab hamzah ni kuat kan dia punya makhraj pegangan dia. Ya, jarang berlaku. Tapi kalau nak jadi pun boleh. Kan kalau orang yang jenis tak biasa, tak faham, dia jadi macam mana? Ayya ayyatiyakumut ayyati ya dia sikit je tu ujung tu. Ya ya jadi kita tak nak bunyi tu. Kalau ada je bunyi tu maknanya kita dah keluar daripada sifat yang disebut sebagai syiddah itu. Kan? Apa syiddah tadi? Saya ulang balik. Syiddah adalah satu sifat yang mana suara tertahan. Keluar je suara kita daripada peti suara ni tadi, dia terus stuck. Dia stuck tuan-puan. Dia tak boleh pergi dah. Ya. Dia tak akan jadi panjang. Ya. Maksudnya tak jadi dah tu. Ya. 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 Boleh? Ayyatiyakumut tabutu fi. Alright, kita sambung lagi. Tiyakumutta. Huruf ta baris bawah. Ti. Ya baris atas. Kumutta. Baik. Huruf kaf di depan kumu. Dua-dua muncung. Kemudian mu ni kita sambung terus je pada huruf ta bersabdu. Ya tiyakumutta. Kumutta. Ni alif lam syamsiyah. Tuan-tuan puan. Alif lam syamsiyah. Jadi masuk je terus. Ayyatiyakumut tabu. Ta ni dua harakat lah. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Kemudian bu pun sama dua harakat. Waw mat sebelumnya baris hadapan. Tu fihi. Huruf ta baris depan tu. Fa baris bawah fi. Kemudian panjangkan dua harakat. Juga mat asli. Ada tiga ni. Ta mat asli. Bu mat asli. Fi mat asli. Ayyatiyakumut tabutu fihi saki. Baik, huruf ta di depan tu fi hi saki. Ki dua harakat juga. Ya mat sebelumnya baris bawah. Saki sakinatum sakinatum. Tanwin bertemu mim. Bila tanwin bertemu mim, kat sini namanya idgham bi gunnah. Masukkan bunyi tanwin ini ke dalam mim. Itu makna idgham. Kemudian bi gunnah. Dengung kadar dua harakat. Bi gunnah ni maksudnya dengan dengung. Jadi sebab tu kita baca sakinatum mir rabbikum. Sakinatum mir rabbikum. Boleh? Sakinatum. Baik, ini idgham bi gunnah. Kemudian kita jumpa di sini nun mati bertemu ra pula. Nun mati bertemu ra ni hukumnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Jadi idgham ni samalah maksud dia macam tadi kan. Saya dah huraikan sikit. Idgham ni maksudnya memasukkan. Kita masukkan bunyi nun ke dalam ra. Nun ke dalam ra. Bila gunnah, tanpa dengung. Itu maksud bila. Kalau bi gunnah dengan dengung. Tapi kalau bila gunnah tanpa dengung. Beza dia adalah pada sebutan lam tu. Dia ada la dengan bila. Okey. Puan Fatimah Yusof, bi gunnah dengan ma'al gunnah sama ke? Ya. Bi gunnah ma'al gunnah benda yang sama. Bi ni maksudnya dengan. Ma'al maksudnya bersama. Ma'a. Bersama dengung ataupun dengan dengung. Sama je lah. Saya sebab dah terbiasa sebut bi gunnah tu. Tapi betul. Dua-dua betul. Okey. Dua-dua betul. Bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham ma'al gunnah benda yang sama. Yang mana ni? Yang tum. Tapi kalau ni nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ataupun nama lain dia kalau tuan-puan belajar disebut juga idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah. Okey, jangan keliru
Idgham bila gunnah ni nama lain dia idgham bi ghairi gunnah. Bi ghairi. Tapi jarang lah guna term ni. Saya tak pasti. Cuma biasa dalam kitab-kitab biasa tulis ni. Bi ghairi gunnah. Maksudnya tanpa dengung lah. Tapi kalau biasanya orang Melayu kita ni bila gunnah lah. Saya beranggapan kalau orang Melayu kita, tuan-puan pun saya yakin tuan-puan belajar pun dengan istilah bila gunnah. Dan kelas saya pun saya sebut bila gunnah. Cuma saja saya share pada tuan-puan, nama lain bagi idgham bila gunnah ni iaitu idgham bi ghairi gunnah. Bi ghairi. Sama maksudnya sama je lah tanpa dengung. Ini adalah istilah saja tuan-puan. Jangan rasa keliru pula. Kalau tadi idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah sama. Kalau bila gunnah sama je bi ghairi gunnah. Okey? Bi ghairi. Wallahu alam. Baik, kita sambung lagi. Jadi apa yang kita dapati di sini bila nun masuk dalam ra, bila kata bila gunnah ni sebab tu bunyi dia mirra. Tak adalah dengung dah. Okey? Mirra. Sakinatum mir rabbikum. Mirra. Mirra. Mir rabbikum. Boleh, tuan-tuan dan puan? Baik, kemudian kat sini ada ba bersabdu mirra, rabbi, rabbi, ra tebal sebab pada atas mirra, rabbi, rabbi, mir rabbikum, mir rabbikum, mir rabbikum, mir rabbikum, mir rabbikum. Boleh tuan-puan? Okey. So, kum ni kita berhenti kat sini. Secara jelas lah, izhar. Kalau sambung pun izhar juga. Sama je. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Berhenti macam tu. Boleh? Baik. Kita baca dulu daripada atas. So kita baca macam ni wa qala lahum, kita berhenti pada ayat mulkihi ayatiyakumut tabut. Okay, first kita baca daripada waqa sampai ni kalimah yang di baris yang kedua ni. Tabut. Kemudian ambil balik ayatiyakumut tabut sampailah mir rabbikum. Okay. Baik. Ready semua? Tak apa, saya baca dulu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca dulu. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Okay, ready semua? Satu, kita ambil dari sini kita mula dengan isti'azah, lepas tu terus pada bacaan. Ready? Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. Kita ambil أن يأتي. Satu, dua, mula. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. Okay, selesai sampai sini dulu. Okay, kita sambung lagi tuan-puan.
Wa baqiyatum mimma. Baik. Wa baqi. Wa ba ni satu harakat saja, biasa je kita sebut wa ba. Kemudian huruf qaf ni kena jaga baik-baik. Jangan nipiskan bunyi dia. Tebal kan? Wa baqi. Tak mau wa baqiya, wa baqi. Itu baki. Baki duit kan? Ni wa baqi. Qi. Angkat pangkal lidah kita. Wa baqiyatum. Dan kita tengok sini ada ya bersabdu. Seperti yang saya sebut tadi, huruf ya ni pastikan kita sempurnakan sifat rakhawahnya. Wa baqi. Qiya. Qiya. Jangan tekan sangat sampai terputus suara. Wa baqiyatum. Wa baqi. Baqi. Kita menutup. Jangan tutup. Wa baqiyatum. Wa baqiyatum. Dapat tak ni? Wa baqiyatum mimma taraka. Boleh? Baqiyah huruf ya bersabdu. Kemudian tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Tadi pun kita ada jumpa juga. Tanwin bertemu mim. Sekali lagi kita jumpa. Apa itu idgham bi gunnah? Memasukkan dengan dengung. Memasukkan bunyi tanwin itu ke dalam mim. Wa baqiyatum tum. Itu idgham. Tum. Masuk. Memasukkan. Wa baqiyatum mimma tara. Tum mim nun. Mim bersabdu. Idgham bi gunnah. Dua-dua dengung tu sama je bunyinya. Wa baqiyatum mimma taraka. Okey. Ma ni dua harakat. Ni alif mat. Kemudian taraka alu. Taraka. Taraka ni tiga-tiga satu harakat saja. Taraka. Baik, ni huruf kaf. Dalam dia ni bukan huruf hamzah. Okey, dalam ni adalah kepala huruf kaf. Kepada mereka yang baru join tadi, saya tengok ada yang baru join kata kan. So saya nak share kat sini. Taraka. Huruf kaf ni ingat dalam dia bukan huruf hamzah. Kepala huruf kaf. Kepala huruf kaf. Bukan hamzah huruf hamzah tak ada kaitan pun dengan huruf kaf kat sini. Ini adalah kepala huruf kaf. Kenapa kepala huruf kaf diletakkan? Bagi membezakan dengan huruf lam. Sebab ianya seakan-akan bentuknya. Jadi bila diletakkan kepala huruf kaf ni, lebih meyakinkan kita lah. Lebih meyakinkan kita. Khususnya kepada mereka yang bukan orang Arab lah, bangsa Arab kan. Jadi itulah punca kewujudan simbol kepala huruf kaf pada penulisan kaf tu sendiri, badan huruf kaf itu. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung. Taraka alu. Dua harakat. Okey, dua harakat. Ni alif mat, sebelumnya baris atas. So ni hamzah dua harakat. Ingat tak saya sebut tadi? Kalau hamzah dua harakat ni, kita baca dua harakat sama macam asli. Cuma dia berbeza dari nama lah, sudut nama. Mat badal kan? Hamzah dua harakat yang berada di awal kalimah. Itu hanya nama je tuan-puan. Tak ada apa pun. Boleh? Taraka alu. وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى. Boleh? وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَى. Ra ni tebal baris atas. Taraka alumu. Lumu. Lam baris depan lu. Mu. Dua harakat. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Taraka alu Musa. Boleh? Taraka alu Musa. Mu dua harakat. Kemudian sa dua harakat juga. Ni alif mat. Sebelumnya baris atas.
Taraka alu Musa wa alu Harun. Wa alu. Sama juga. Wa a ni mak badal. 2 harakat hamzah di awal kalimah Tapi syarat dia mesti 2 harakat lah. Kalau satu tak kira mak badal, tak panggil mat pun. Mat ni maksudnya panjang. Jadi syaratnya hanya mat yang 2 harakat lah, yang melibatkan huruf mat alif waw ya. Taraka alu Musa wa alu Haru. Ha 2 harakat ni uh, ini alif mat tuan-tuan yang kecil ni. Sebelumnya baris atas, kemudian runa. Ra baris depan ru. Bila kita nak berhenti ni, ke boleh? Boleh sampai hujung kot. Tak apalah. Cuba kalau tuan-puan tak cukup nafas, berhentilah kat sini. Wa alu Harun. Kemudian ambil balik. Wa alu Harun tahmiluhul mala. Okey, boleh? Gitu. Haru. Ru tebal. Baris depan. Harun tahmilu. Huruf ha pedas. Pastikan tengah kerongkong. Pedasnya kat dalam tau, bukan kat luar. Tah. 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 Dalam. Okey, pedasnya kat dalam. Wa alu Harun natahmiluhul. Kalau kita pedas kat luar, natah. Dekat luar. Kita nak kat dalam. Okey, nanti salah faham pula. Kalau tidak, tak ada beza lah dengan huruf ha biasa. Ha. Beza tuan-puan. Wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Baik. Tahmi. Huruf ha tengah kerongkong ni kita kena sempitkan dia. Dan ianya perlu lebih pada latihan sebenarnya. Untuk teori saya rasa semua tahu ni. Kan huruf ha ni. Okey, miluhul. Tahmiluhul. Miluhul. Milu ni satu harakat je. Kemudian hul ni alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Tahmiluhul malaikah. La ni panjang. Mala ni alif mat ataupun kita kata ombak rindu bertemu hamzah kan. Tapi kalau ikutkan hukum ini berlaku disebabkan pertemuan huruf mat dengan hamzah. La ni asalnya mat asli lah 2 harakat, tapi sebab dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka dipanjangkan dengan 4 atau 5 harakat. Hukumnya apa? Mat wajib muttasil. Itu nama hukum lah. Mat wajib. Pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Pertemuan tu duduk dalam satu perkataan, iaitu perkataan malaikah. Okey? Tahmiluhul Kemudian hamzah baris bawah i. Jangan malaika. Pastikan tahqiq. Jelaskan hamzah tu betul. Ni. Pangkal kerongkong i. Tahmiluhul malaikah. Ha pedas kat luar. Tak, maksudnya dia punca yang kata pedas tu berlaku ialah disebabkan kita sempitkan dalam ni. Ha hi hu. Kalau kita buat pedasnya lepas daripada sebutan, maksudnya beza dengan Ahmad. Ahmad. Beza. Nampak macam dia punya angin tu lebih sangat. Boleh? Dengar tak beza dia tu? Ni kita lebihkan angin je. Jadi yang dimaksudkan ha pedas tu
kat dalam. Kita kena faham, bila kita sempitkan kerongkong tu, itu yang jadi sempit kat tengah kerongkong, itu yang jadi bunyi pedih tu. Sebab tu datang istilah pedih tu. Wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Beza dengan wa alu Harun tahmilu wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dapat tak dengar beza, tuan-tuan dan puan? Saya buat sekali lagi last ni kalau yang ha pedas sepatutnya lah yang kita nak, yang kata apa, yang sepatutnya. Saya baca pelan-pelan. Wa alu Harun tahmiluhul. Saya ulang sekali lagi. Wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Okey, kalau yang anginnya terlebih angin kat luar. Wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Sebenarnya bila jadi macam tu, sebenarnya dia nakkan nak sedapkan hati seseorang pembaca tu. Betul tak? Kita nak macam, nak juga ada pedas tu. Ah, 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 ah. Okey. Puan Norija. Mak wajib mutasil. Satu kalimah. Jelas ke pasal ha ni, tuan-tuan dan puan? Dia nak sedapkan hati. Kalau orang tanya ada pedas tak? Ada. Mana? Jadi kena hati-hatilah. Bukan hati-hati, kena faham. Itu je, faham. Dia takkan jadi. Dia sebenarnya relax je. Ha ni kalau betul tempat dia, ha hi hu. Ha hi. Dia tak perlu, macam mana nak kata? Dia tak perlu satu tekanan yang kuat pun. Wa alu Harun tahmiluhul. Kan? Saya buat tinggi sikit suara. Kalau kita kawal biasa, wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Kan? Saya kuatkan suara, mungkin dengar jelas sikit lah kot. Ya. Okey, baik. Wallahu'alam, selesai. Tapi kalau dah tak boleh sangat, tuan-puan, tak apalah. Kalau dah buat itu juga bunyinya, tak apalah. Janji kita dah cuba usaha, dan setiap orang lain. Ada orang yang mungkin ambil masa sikit nak dapat. Nak sebut hal simple tu macam mana, Ustaz? Hal simple biasa je. Pangkal kerongkong ha. Ha hi hu. Contoh, wa aluha ha ha. Itu je. Untuk ha ni simple sangat lah. Ha hi hu. 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 Banyak latih-latih Robi tu. Ha satu harakat. Ha hi hu. Ha simple satu harakat. Ha hi hu. Ha pedas dua harakat. Ha hi hu. Ha simpul dua harakat. Ha hi hu. Gabungkan. Ha hi hu. Ha hi hu. Ha hi hu. Ha hi hu. Kan? Terpulanglah ikut kreativiti masing-masing. Buat je lah. Apa-apa lah. Buat je apa-apa. Random je. Gabung dengan huruf-huruf lain pun boleh, tak ada masalah. Boleh? Wallahu'alam. Okey, selesai. Jadi mala ni tadi kita panjang lah. 4 atau 5 harakat saya dah sebut. Hukumnya mat wajib muttasil. Pertemuan mat, huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah, mat wajib. Okey. Malaikah.
huruf kaf baris atas ka, matikan ta ni dengan bunyi ha. Jangan panjang ikat ke malaikat. Amboi. Nak ikat siapa tu? Huruf ta yang tertutup ni tuan-puan, bila kita waqaf, bila kita berhenti, dia memang akan dibunyikan dengan huruf ha. Benda tu benda yang secara riwayat memang dibaca macam tu. Nabi ajar kita baca macam tu. Okey. Wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Jangan malaikat. Lagi ganda dia tambah pula ham, so lagi cantik punya. Malaikat. Amboi. Siap ada sifat hams lagi. Kemeh pula bunyi dia. Kan? Tak perlu Malaikah. Matikan dengan huruf ha. Baik. So saya baca balik daripada atas ni. Panjang ke? Tak kot. Wa baqiyatum. Okay, dengar. Saya baca dulu. Lagi kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Okey, tuan-tuan, kita baca sama-sama. Fokus Jom baca sama-sama. Ready? Wa baqi. 1, 2, mula. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Boleh Kadang-kadang ada telinga kawan-kawan kurang baik pendengarannya, kata tak dengar bunyi pedas tu. Tu yang jadi beria tambah. Tak perlu pun. Tengoklah. Siapa yang telinga, kena tengok. Telinga kita ni pun kadang lain passion dia. Kadang dah jadi pun kata tak jadi. So, tak apalah. Benda tu melatih kita sebenarnya. Kadang bunyi tu dah okey, tapi kepala kita rasa tak okey. Sebab tu nak tasmi' bacaan ni, tuan-puan kena faham dari segala sudut. Kena tahu siapa yang baca, macam mana intonasi dia, macam mana cara dia menggerakkan mulut dia. Itu semua main peranan tu sebenarnya, kalau ikutkan lah. Bila nak berlaku proses sima'i, kita nak mendengar ataupun tasmi'. Okay, kita mendengar orang baca. Jadi kita nak nilai tu bukannya kita nak nilai suruh dia baca macam kita. Kan? Kita tengok dengan kadar kemampuan dia ketika itu. So kita dengar tahu. Okay, ni dah boleh dah ni. Okay. Alright. Benda ni makan masa. Kadang orang tu dah sebut jadi dah. Cuma sebab telinga kita rasa macam tak jadi. Sebabkan kita rasa dia buat tu tak sama macam kita. Jadi kita kata dia salah. So itu pun bergantung je. Kena nilai baik-baik lah. Okay. Wallahu'alam. Inna fi dha. Kita sambung sikit lagi tuan-puan. Satu baris lagi insyaAllah. Inna fi dhalika la ayatan lakum Inna fi. Huruf hamzah baris bawah i, kemudian nun yang bersabdu ni kita dengungkanlah, wajibul gunnah, dengung 2 harakat kadarnya. Inna fi dha. In. Terus masuk tuan-puan Jangan panjang in, jangan buat bunyi in. Terus gunnah dengan sempurna. Inna fi dhalika la Inna fi dha. Huruf fa baris bawah fi. Inna fi. 2 harakat ya mat ni sebelum baris bawah. Kemudian za ni alif mat sebelumnya baris atas. Lika la. Lika. Huruf lam baris bawah li. Kaf baris atas ka.
la aya. Okey, huruf lam baris bawah li ka la aya. Baik. Huruf lam dari atas la, kemudian a ni tuan-puan. A ni mak badal sebenarnya lam dengan a ni terpisah ni, dua kalimah ni. La ayatan satu perkataan. A mak badal. Tapi kalau kita lupa pun namanya tak apalah tuan-puan Janji kita tahu baca dua harakat. Cuma saya nak bagi tahu ni hamzah ni dua kalimah ni. Dua kalimah pula. Di awal kalimah. Okey? La satu perkataan boleh dipisahkan tu. Ayatan satu perkataan. Jadi a tu berada di awal sebutan, di awal kalimah. Dua harakat juga sama. Okey, cuma nama je yang berbeza. La ayatan lakum. La ayatan lakum. Tanwin bertemu lam. Tanwin bertemu lam ni idgham bila gunnah. La ayatan lakum. Lakum yatan lakum. Kum ni kita perlu jelaskan sebutan dia. Dan yang paling penting apa dia? Disiplinkan, kemaskan. Jangan lakum. Yatan lakum. Kum. Kemaskan disiplinkan bunyi dia. Kemudian nun mati bertemu kaf. Okey. Tanwin bertemu dengan kaf. Tanwin. Minta maaf. Nun mati bertemu dengan kaf. Nun mati bertemu dengan kaf. Ada soalan ke? Tak ada apa Ustaz mahu pencerahan. Hamzah beza hamzah di tengah dengan hamzah selepas alif mat. Hamzah selepas alif mat. Yang ni ke? Puan Razia selamat. Yang ni ke? Maksud puan ni yang ni ke? Mana dia? Yang ni Puan Razia punya soalan. Nanti puan respon dulu Lagi saya ulang balik. Kita teruskan sini dulu. Okey. La ayatan lakum in kuntum. Nun mati bertemu kaf. In kuntum. Baik. Nun mati bertemu kaf, kita kena tahu status kaf ni. Dua-dua ni ikhfa ni. Nun mati bertemu ta, nun mati bertemu kaf. Dua-dua ini ikhfa hakiki. Okey. Puan Nani, saya jawab syibhu badan. Bukan. Mak badal. Sebab keliru nampak dia duduk sekali tu. In kuntum. Ada 3 dengung kat sini tuan-puan. Ada 3 dengung. Okey, yang pertama nun mati bertemu kaf ni dengungnya nipis saja, ringan. Inku. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kalau tepat dia akan jadi inku kan. Jadi bila kata jangan tepat, so itu kata ikhfa tu sembunyi. Inku. Baik. Kenapa kena ringan? Sebab huruf kaf tu bukan huruf tebal. So dia huruf nipis. Jadi kadar dengung kita pun ni nipis. Baik, kemudian nun mati bertemu ta tu pula. Ta ni kita kena tahu. Ta ni pun kita kena tahu dia tebal ke nipis. So ikhfa di sini berlaku dengan dengung yang nipis. Sebab apa? Sebab huruf ta tu sendiri. In kuntum kuntum. Untuk tum ni pula dengung sempurna. Mim mati bertemu mim. Apa hukum dia? Idgham mislain. Mim mati bertemu mim, hukumnya idgham
Idgham mithlain. Okey. In kuntum tum 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 mu'minin. Kemudian matikan hamzah ni mu. Okey. In kuntum mu. Hamzah syiddah. Okey, tahan suara. Suara tertahan. Mu'minin. Minin. Ma'arid li sukun. Kita nak berhenti pada nun. Kemudian sebelum nun ni ada ma' asli. Jadilah ma'arid li sukun. Kadarnya berapa? 2, 4 ataupun 6. Jadi saya baca balik Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Okey. In kuntum mu'minin. In kuntum semua ni 2 harakat kadar dengung. Ikhfa hakiki. Kat sini pun nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki 2 harakat. Mim mati bertemu mim. Idgham mithlain 2 harakat. Okey. Mana je konsep dengung yang, tapi bukan semua lah dengung 2 harakat kan. Tapi basicnya macam tu lah. Kalau untuk hukum idgham, ikhfa ni biasa 2 lah. Gitu Puan Nani Yusof, explain lagi Ustaz, macam mana nak tahu? Okey, jawapan yang paling sedap sekali untuk didengari, macam mana nak tahu beza satu kalimah ataupun 2 kalimah, ialah tahu bahasa Arab. Itu. Okey, kena tahu bahasa Arab. Kalau tak tahu macam mana? Kena faham gitu-gitulah. Macam ni la ayatal. La ni, la dengan hamzah tu sebab dia gabungkan ejaan dia, sebab tu jadi macam tu. Kita nampak lah dia macam satu kalimah. Tapi la tu satu perkataan. La dia satu perkataan dia je, la. Kemudian ayatan, satu perkataan. Ayatan, satu perkataan. Ayatan, satu perkataan. Nampak tak bunyi depan dia? Jangan masukkan lam. Lam ni sebab dia gabungan kalimah sebelum tu. Jelas ke? Ke masih fening-fening? Okay, boleh lain macam je soalan. Dia orang tak percaya Tuan Suami tanya soalan macam tu. Tuan Suami saja kot. Ustaz, nak bezakanlah 2 harakat dengan hamzah tu. Okey. Baik, soalan Puan Raziah tadi kan? Puan Raziah selamat. Okey tuan-puan, kita dah habis dah sini bincang. Cuma saya nak bangkitkan ni. Tadi ada soalan. Macam mana nak tahu hamzah tu 2 harakat ke tak? Ni bukan cerita mak badal ke apa benda ya. Nak cerita macam mana? Sebab dalam Quran, kita akan jumpa hamzah. Itulah saya tak boleh nak tulis lah kat sini. Sekejap Saya cuba. Kita akan nampak dalam Quran ada lam macam ni. Lam. Ni. Baik. Cuba tuan-puan bandingkan ni. Ni beza ni tuan-puan. Kalau yang dalam bacaan kita ni tadi, okey? Kalau dalam bacaan kita ni tadi, ni 2 harakat kita kata. Cuma kalau kita nampak pula ada penulisan yang begini, maknanya lam ni 1 harakat, ni 1 harakat. Saya buat macam ni tuan-puan. Kejap.
Okey, cuba tengok yang ni. Yang kuning ni. Okey, tengok yang kuning ni. Beza dia, macam mana kita nak tahu satu harakat ke dua harakat? Ialah kedudukan hamzah tu. Pertama, kedudukan hamzah. Itu je. Kedudukan hamzah. Baik, jadi macam ni. Kalau kita nampak lam alif. Okey, ni huruf lam alif kan? Lam alif. Atas ni pun lam alif. Duduk lam alif. Cuma sekarang ni kita tengok. Kalau hamzahnya duduk di tengah-tengah macam ni. Tuan-puan nampak ni? Okey, kalau hamzah duduk di tengah-tengah macam ni. Maknanya, alif ni tadi adalah alif mat kepada hamzah. Faham tak? Ni hamzah dari atas kan? Selepas dia, kenapa dia duduk tengah? Sebab nak menampakkan bahawa selepas dia tu ada alif mat. Jadi itu sebab kena baca dua harakat. Kalau macam ni pula, lam alif, yes, betul alif. Dan kita tengok kedudukan hamzahnya pula berada betul-betul di atas alif. Jadi, alif ini bukan alif mat. Alif ini adalah tiang kepada hamzah ni. Ataupun rumah. Biasa kita faham kan? Rumah. Rumah kepada hamzah. Faham tak? Jadi dengan kita memahami keadaan kedudukan hamzah itu sendiri, kita dapat tahu bahawa adanya perbezaan alif tu. Peranan alif tu berubah. Okey? Peranan alif itu berubah. Kalau hamzah duduk di tengah macam yang kat sini, sekarang ni kita tengah fokus ni pada bacaan kita lah. Hamzahnya duduk di tengah, maka alif yang ada kat sini adalah alif mat. Peranan dia alif mat. Iaitu alif menunjukkan adanya unsur pemanjangan pada bacaan. La itu mat. Alif mat. Tapi kalau kat sini hamzah duduk betul-betul di atas alif, maka alif ni bukan peranannya sebagai huruf mat. Peranannya ialah rumah kepada hamzah yang kita sebut hamzah bertiang macam ni tuan-puan. Ni kalau kita tengok ni. Ni mana lagi hamzah bertiang ni. Ni konsep dia macam tu je. Ni. Itu dia. Boleh faham? Okey. So hamzah ni hukum, kalau tanya hukum tadi mak badal lah. Boleh faham? Bila tanya hukum mak badal. Sebab sekarang ni ceritanya kenapa mak badal, sebab lam tu dia bukan satu kalimah dengan ayatan. Ayatan ni satu perkataan. Okey, ayatan satu perkataan. Faham ke ni tuan-tuan perempuan? Jelas ke? Saya kalau ada whiteboard saya boleh tulis banyak sikit, terang satu persatu kan. Tapi saya rasa boleh faham kot. Kan? Dan apa-apa pun kena tahu kedudukan hamzah tu kat mana. Hamzah kat tengah, automatik alif tu dia berperanan sebagai alif mat. Kalau hamzah tu duduk betul-betul atas tiang alif tu, maka dia akan jadi hamzah yang bertiang, kita kata. Hamzah satu harakat. Satu harakat. Boleh? Jelas Alright. Alhamdulillah. So habislah cerita kita. Ingat keadaan, ingat kedudukan hamzah tu. Kejap. Ustaz, lam alif tu tetap dua harakat ke atau jadi satu harakat? Alif kuning. Yang ni satu harakat lah. So bezalah. Bila kita dah faham tadi, bila saya cerita panjang lebar pasal kedudukan hamzah tu tadi, maka jelas di sini bahawa la dua harakat, tu dua harakat. Kalau ni la satu harakat. La yang ni, yang atas la dua harakat. Yang bawah la. Dua-dua ni satu harakat. La. Okey? Ingat kedudukan hamzah ni. Kalau duduk atas, kena tahu kedudukan. Faham ke ni? Hamzah duduk atas alif ni, jadilah satu harakat. Dia jadi alif yang macam ni. Ni semua satu harakat ni. Semua. Ni asas ni tuan-puan. Betul tak? Ni asas ni.
Nampak tak bila kita tengok bila kita tengok ni huruf ni kan dia mirip dengan ni, nampak? Dia nak menampakkan adanya huruf mat selepas daripada hamzah tu. Nak beritahu kita itu mat 2 harakat. Ibarat ulama' nak khabar kita, aku dah tulis dah, hamzah tu duduk dalam sikit. Kamu baca 2 harakat. Sebab kita nampak seolah-olah huruf mat itu berada selepas daripada hamzah. Nak nampakkan peranan 2 harakat tu. Tapi bila dia letak hamzah tu betul-betul atas alif, so kita pun tahu, automatik kita tahu, okey, dia 1 harakat je. Boleh? Kalau tak ada hamzah jadi 2 harakat lah mat asli. La. Boleh? Baik. Kejap tuan-tuan. Mau saya lari pula. Okey. Puan Raziah dapat kalau tak ada hamzah, la tu 2 harakat lah, mak asli lah. Dah tak ada tertutup lah cerita pasal hamzah tu, tak wujud lah cerita pasal hamzah dah. Okey. Baik, wallahu a'lam, selesai. Hamzah bertiang sebut apa? Hamzah bertiang sebut apa? Macam mana tu? Apa nama ke apa? Tak apa. Dia tak ada panggil hamzah apa. Hamzah 1 harakat je. Tiang tak ada tiang tu, itu hanya bentuk penulisan tu saja. Kita je istilah sebut tiang. Kalau orang tanya sebut apa, hamzah 1 harakat tu je. Hamzah bacaan pendek. La'a. Kalau la'a, hamzah 2 harakat. Macam tu. So nama hukum apa? Mak badal lah. Macam tu lah. Okay. So nak detail nanti insyaAllah tuan-puan. Saya tak berhajat lah nak cerita semua tu panjang lebar detailan dia kan. Sebab ni sharing ringkas je, tuan-puan kena faham lah. InsyaAllah ada rezeki nanti, jom ikut kita saya nanti. Kan, ikut kelas kita belajar satu persatu perinci dia. Nak terangkan syibih badal dengan mak badal ni pun kena faham dulu mak badal ni macam mana. Kan? Baru kita boleh tahu kenapa wujud perbezaan syibih badal dengan mak badal. So kalau mak badal pun tak tahu macam mana dia boleh sebut mak badal, dan kenapa ada wujud istilah badal, dan kenapa bukan mak asli. So kalau kita cerita syibih badal pun takkan jadi apa-apa, takkan faham. Susah nak faham sebab kita tak nampak dia punya rangka awal tu nak cerita pasal apa sebenarnya. Okey? Jadi benda tu panjang lebar lah cerita dia. Baik, wallahu a'lam. Hamzah tak tiang tu tak ada apa. Mak Jaiz apa pula ni? Oh, Puan Cik Nun. Hamzah tu nama Hamzah Qata'i. Semua ni Hamzah Qata'i. Hamzah 2 harakat ke tak 2 harakat, semuanya Hamzah Qata'i. Hamzah ni semua disebut Hamzah Qata'i. Hamzah yang tetap dari sudut penulisannya tu. Beza dengan Hamzah Wasal. Itu bab lain dah tu. Patut saya tak faham soalan tu. Okey. Hamzah Qata'i lah namanya. Hamzah ni semua jenis Hamzah ni Hamzah Qata'i. Hamzah ada 2. Hamzah Wasal, Hamzah Qata'i. Hamzah Wasal yang kepala sad atas tu. Hamzah Qata'i, Hamzah yang macam ni lah kita tengok ni. Baik dia tanwin ke, 2 harakat ke 1 harakat, dia tetap Hamzah Qata'i. Itu bab lain. Itu bab nama dia pula. Okey. Ni dia jadi bercelaru pula kan. Masuk semua benda dah.
Tak apa. Bab Hamzah Wasal nak bincang jauh nanti. Tunggu. Siapa yang join seminar nanti kita cerita pasal Hamzah Wasal. Kan? Apa namanya Hamzah Wasal? Apa fungsi dia? Apa biasa dia dengan Hamzah Qat'i? Itu dalam seminar nantilah insya-Allah. Wallahu a'lam. Selesai tuan-puan. Boleh? Hamzah Qat'i. Betul lah tadi Puan Cik Nun. Sama je. Tapi dia tak ada kaitan lah dengan nama-nama yang satu harakat, dua harakat. Dia tak ada kaitan. Okay. Kelas kita hari Sabtu ni. Oh, bukan. Puan Cik Rosmani. Kita lain. Yang kita ni seminar. Kita ni kelas. Kelas intensif. Okay, so itu sahaja. Baik, jomlah kita tangguhkan dulu kita punya bacaan ni. So kita akan baca balik daripada awal sampai lah selesai ya. Okay, wallahu alam. Jom kita baca daripada awal ni. Sedia dah. Kita baca daripada awal Wa qala lahum nabiyyuhum. Ready. Seminar di tajwid lah Sabtu ni. Boleh? Okey ke tu semua? Seminar. Seminar di tajwid kan ada cerita pasal Hamzah Wasal. Nanti kita sembang ke dalam tu ya. Okey, jom. Dah sedia semua kan? Kita tarik nafas. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Okey, baik, kita baca sekali lagi Kita baca tempo laju sikit insya-Allah. Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okay, baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Jadi, selesailah pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih semua. InsyaAllah, kita jumpa pada hari Rabu nanti untuk kita punya sambungan slot sharing tajuk inilah. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk teruskan bersama Izzy Ngaji, bersama saya sendirilah untuk kita punya slot sharing tajuk ini. Dan mohon maaf andai ada salah dan silap. Mohon maaf andai ada salah dan silap dalam percakapan saya. Itu je kot, tak ada apalah. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai, dan jangan lupa berterima kasih kepada Allah SWT di atas nikmat yang diberikan pada kita, peluang dan ruang untuk kita bersama-sama mendalami ilmu Quran pada pagi ini. Baik, itu sahaja. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, jadi jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Saya undur diri dahulu. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom layan nasyid dulu. Last ni. Okey, jumpa lagi. Bye bye. أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا السلام. Saat kami berhibur dan kami pun bertanya, tak adakah hiasan di hari raya? Dunia tanahku terbakar, kebebasan pun telah sirna. Langitku pun bermimpi dan menanyakan hari di mana matahari dan sayap merpati. Dunia tanahku terbakar, kebebasan pun telah sirna. Tanah kecilku seperti tubuhku, hadirkan damai di waktu kecilku. Beri masa kecil kami, beri masa kecil kami, beri masa kecil kami. Hadirkanlah kedamaian. سمعنا عم تحلم، عم تسأل الأيام وين شمسي حلوة ورفوف الحمام. يا عالم أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، أرضي صغيرة مثل صغيري. أعطونا السلام، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا السلام. يا الله ربي selamatkan kami. Aku hanya ingin bicara, tapi tak kau dengar. Aku
hanya ingin bermain, kau tak membiarkan. My doors are waiting, my friends are praying, small hearts are begging, give us a chance. 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 Please, please, give us a chance. أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا طفولي، أعطونا 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 السلام. جينا نعدكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا لا عياد ولا زينين.